Tanah wakaf komersial yang tergulung di Malaysia, Menara Imarah Wakaf adalah kebanggaan umat Islam di Bandaraya Kuala Lumpur. Semuanya bermula dengan Allahyarham Ahmad Dauji Dadaboy. Beliau yang berasal dari Gujarat, India, menceburi bidang perniagaan dan mengumpul kekayaan di tanah Melayu. Sebelum meninggal dunia pada 1987, beliau telah mewakafkan tanahnya seluas 1.2 ekar yang terletak di Jalan Perak, Kuala Lumpur kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Hasil perkongsian pintar oleh 3 organisasi Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam, sebuah bangunan komersial kelas A setinggi 34 tingkat yang dikenali sebagai Imarah Wakaf atau Menara Bank Islam telah dibangunkan di atas tanah tersebut. Pembangunan Imarah Wakaf ini telah menghasilkan pelbagai manfaat untuk umat Islam. Surau Wakaf Ahmad Dauji Dadaboy atau SWAT telah dibuka secara rasminya pada tahun 2012 di Aras B1 Menara Bank Islam. Ia telah ditauliahkan sebagai surau diri Jumaat dan pada setiap hari Jumaat, tempat letak kereta di Aras B1 dan B2 ditransformasikan untuk memuatkan sehingga 3,000 orang jemaah bagi mendirikan solat. Diinspirasikan oleh kesungguhan badan-badan yang memajukan Menara Imarah Wakaf, SWAT sebagai surau institusi korporat terus komited dalam mengoptimumkan inovasi wakaf untuk masa depan ummah. Demi mencapai visinya untuk menjadi surau Jumaat contoh dalam memberi khidmat kepada ummah, SWAT menetapkan misi untuk menyemarakkan penghayatan ibadah dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperteguhkan dakwah Islamiah kepada orang ramai. Ia juga prihatin kepada keperluan ummah sambil menyediakan kemudahan yang efektif dan kondusif untuk para jemaah. Melalui sumbangan para jemaah dan sokongan Bank Islam, SWAT berjaya melaksanakan pelbagai program berimpak tinggi demi memperkasakan masyarakat dalam menempuh cabaran ala baharu. Bagi memastikan keterusan dalam menguruskan dana yang diamanahkan, SWAT menghayati prinsip tadbir urus korporat di samping membuat pendedahan dan pelaporan melalui penyata kewangan tahunan, penerbitan buletin dan laman web SWAT. Ketahui lebih lanjut mengenai SWAT melalui laman Facebook, laman web atau hubungi nombor yang tertera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu kita pada tengah hari ini di dalam program Bicara Ilmu, dan insya-Allah sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita membuka bicara ilmu kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bicara ilmu kita pada tengah hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang kita telah beritahu, kita maklumkan dalam social media kita di Facebook Surau Wakaf Ahmad Dauji Dadaboy, insya-Allah hari ini kita akan bicarakan satu tajuk dalam program Bicara Ilmu, iaitu tajuk hilangnya sebuah kerajaan Melayu campa, yang mana kita bawakan seorang Profesor Madya Dr. Haji Zain Musa yang juga merupakan mantan profesor di UKM dan sekarang ini merupakan Presiden Ikatan Pembangunan Muslim Selangor.
Dan insya-Allah program hari ini ataupun bicara ilmu hari ini ialah pertamanya lah untuk kita mengetahui bagaimanakah sirah ataupun sejarah kerajaan Melayu Champa tersebut, dan dalam masa yang sama kita di sini adalah untuk membantu Prof. Dr. Zain Musa selaku Presiden Yayasan Musa Asiah, YASMA, yang juga di bawahnya ada Sekolah Bersepadu Integrasi Musa Asiah Sepama, yang mana sekarang ini kita sedang berusaha giat untuk mengumpulkan dana sebanyak 63,000 untuk membantu mencukupkan ataupun melengkapkan kelengkapan 10 bilik kelas dan perpustakaan Sepama. Jadi yang berada dengan kita pada hari ini ialah presidennya, iaitu Profesor Dr. Haji Zain Musa. Dan sebelum kita pergi ke penerangan Sepama, marilah sama-sama kita mengambil sedikit mutiara untaian kata ilmu daripada Profesor mengenai sebuah cerita ataupun sejarah tentang hilangnya sebuah kerajaan Melayu Champa. Jadi saya harapkan tuan-tuan perempuan yang berada di mana jua pun, sama ada mendengar di rumah ataupun di luar kawasan ataupun di ofis dan sebagainya, maka marilah kita mengambil sedikit ruang ini untuk kita mendengar mutiara kata daripada Prof. Prof. Haji Zain Musa, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Prof. Dr. Zain Musa untuk memulakan bicara ilmu pada hari ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Silakan Prof. Okey, terima kasih saudara moderator Ustaz Syazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz dan khususnya kepada penganjur Surah Wakaf Ahmad Daoji Dadaboy yang menjemput saya untuk memberi keterangan. Ada dua di sini, satunya sejarah sebuah kerajaan Melayu yang telah hilang. Tapi ada persoalan juga, apa kerajaan yang telah hilang itu? Artinya saya akan terangkan. Tapi dalam konteks ini ada juga beberapa orang yang bertanyakan apalahkah kerajaan itu. Kerajaan dalam konteks ini bukan pemerintahan. Sebab istilah sekarang ni the government, kerajaan, dan istilahnya ini merujukkan kepada kerajaan, the kingdom, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Yang bahagian kedua, saya ada sediakan satu video sedikit tentang penubuhan dan kelanjutan sekolah Sepama yang akan dikendalikan oleh YASMA dan juga ASMA. Dan kemudian yang secara ringkas saya akan memberi sedikit keterangan tentang Sepama itu. Yang seperti yang tersebut oleh saudara Ustaz Syazwan tadi itu, yang sedang mengumpul dana untuk pelbagai projek dalam pembangunan pendidikan melalui sekolah Sepama ini. Terima kasih banyak. Yang ini kita mula bahagian pertama, yang ini adalah Ustaz boleh tayangkan PowerPoint saya, insya-Allah. Saya baca dalam komputer saya. Saya mohon maaf juga, ya, saya mohon maaf juga kepada semua hadirin kerana ada masalah teknikal sikit, komputer saya tak boleh masuk. Jadi saya kena guna handphone. Ini kali pertama juga saya guna handphone untuk bersama dalam majlis seperti ini atau disebut webinar atau ni. Jadi sebelum masuk kepada kerajaan Champa itu, saya boleh beritahu berapa lama saya boleh dapat saudara Syazwan? Berapa minit? 30 minit. Okey, insya-Allah tak. Saya cuba pendekkan sebab itulah kalau kita sebuah kerajaan yang telah wujud sejak abad yang ke-2 sampai 19, iaitu 17 abad itu, kita nak ringkaskan dalam masa contohnya 30 minit hari ini. Yang ni sangat sukar. Yang ni saya dah pilih beberapa point untuk dimuatkan dalam PowerPoint saya ini. Yang ni kita pergi ke slide berikutnya, iaitu pengenalan. Yang ni sebelum saya masuk ke kerajaan Champa itu, saya boleh beritahu bahawa ijazah pertama saya fizik, dan saya asal Kemboja sampai ke Malaysia pada tahun 1975.
Dan apabila sampai ke sini banyak soalan yang ditujukan kepada saya. Soalan pertama ditanya, siapakah kamu? Saya kata saya seorang Cham. Dari mana? Saya daripada kerajaan Champa. Yang pelarian itu daripada kerajaan Kemboja. Lepas itu soalan berikutnya saya tak mampu memberi jawapan langsung. Apakah itu kerajaan Champa? Merujukkan kepada the Kingdom of Champa. Dan siapakah orang Cham itu, jumlahnya, posisinya, sejarahnya dan sebagainya saya tak mampu menjawab. Dan sehingga awal tahun 80-an baru saya jumpa social scientist, seorang yang telah memberitahu saya bahawa hanya satu bidang saja, bidang ilmu, satu bidang saja yang boleh membenarkan kita kenal diri kita. Dan bidang ilmu itu adalah sejarah. Dan apabila saya dapat peluang sambung belajar ke peringkat master pada tahun 87. Saya sampai sini tahun 75. 87 baru saya dapat peluang pergi sambung belajar di Paris atas beasiswa Perancis setelah saya dapat kerakyatan Malaysia. Yang ni alhamdulillah setelah saya mula mengambil sejarah, baru saya kenal dirikan sedikit demi sedikit, dan ia bererti daripada tahun 87 sampai sekarang ni 2021 saya rasa saya kenal diri saya lebih banyak. Dan apabila saya kenal diri saya lebih banyak, saya ada perasaan cinta diri saya, cinta saudara sebangsa, saudara senegara dan juga saudara serumpun. Serumpun artinya kerajaan Champa ini adalah sebuah kerajaan Melayu yang rumpun daripada rumpun Melayu. Yang ini telah dibuktikan dan disahkan bahawa Champa memang sebuah kerajaan daripada rumpun Melayu. Orangnya orang Cham, di antara satu berapa jumlah rakyatnya adalah daripada rumpun Austronesia yang sebelumnya dikenali sebagai Melayu Polinesia. Alhamdulillah. Dan daripada situ kita lihat satu perkara lagi dalam bidang ilmu sejarah. Kita harus lihat ilmu sejarah ini, jangan melihatnya sebagai kisah lama. Ini yang saya dapat belajar daripada bidang ilmu sejarah. Kita kena guna ilmu sejarah ini sebagai panduan saya. Yang telah berlaku, yang mana lebih baik, yang baik kita menggunakannya untuk melaksanakan atau ambillah ilmu daripada apa yang telah berlaku. Sekiranya baik buruk. Istilah saya sekini yang sebagai juga bagian pada tajuknya, hilang sebuah kerajaan. Jadi apabila hilang ini, kalau di segi wilayah, tanah buminya tidak ke mana. Tapi hilang di sini artinya nama kerajaan Champa atau identiti kerajaan Champa itu tidak wujud lagi. Apabila kerajaan tidak wujud lagi, dia mesti ada suatu pihak yang lain yang menggunakan ruang, iaitu wilayah yang sebelumnya kerajaan Champa itu untuk kepentingan mereka. Dan itu saya boleh sebut dengan sedih bahawa itu adalah satu proses dalam bidang sejarah. Ada sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan dalam dunia ini lahir, wujud, lebih kuat, dan ada weakness dan turun, ada yang sampai ke satu tahap yang telah mati. Dan di Asia Tenggara ini kita pernah dengar kerajaan Langkasuka, kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan kita pernah lihat lagi di barat sana, di dalam dunia ni banyak temadun-temadun walaupun lenyap, tidak ada lagi, tapi ia bererti masih ada vestige-nya yang kita boleh lihat keagungan kerajaan atau kekuasaan atau civilization kerajaan itu. Yang dalam konteks Champa ini, yang apabila kita lihat dalam wujudnya pada tahun 192 sehingga 1835 itu memang asal ada. Yang peninggalannya, satunya tangible, yang satu lagi intangible. Seperti contoh candi-candi yang banyak masih ditemui lagi di Vietnam, monumen, pepatung, inskripsi, manuskrip dan bahasa di antaranya adalah bahasa Cham yang kita lihat sekarang ini. Dan daripada rumpun bangsa Cham itu, satu jumlah
menjadi pelarian ke banyak tempat di Asia Tenggara. Di antaranya di Kemboja dan ada juga yang ke China dan menempatkan diri mereka di Pulau Hainan. Dan sekarang ini pada abad yang ke-20, pertengahan abad yang ke-20, ada pelarian campa, adalah satu kelompok yang dipanggil Cham itu sampai ke wilayah Malaysia sekarang ini. Khususnya di Semenanjung Tanah Melayu sejak tahun 75. Jadi apabila kita lihat di sini bahawa perpindahan kehilangan kerajaan campa, saya guna istilah hilanglah sebab tidak ada lagi identitinya, dia berperingkat-peringkat. Sejak kelahiran kerajaan Vietnam pada tahun 939. Lihat di segi konteks itu, 939 itu artinya abad yang ke-10. Kelahiran Vietnam yang peringkat awal di Delta Sungai Merah, kawasan Delta Sungai Merah, atau di kawasan Hanoi sekarang ini. Dan sejak abad yang ke-10 itu, mereka memperluaskan wilayahnya daripada utara sampai ke sekarang kita lihat petanya. Jika lihat petanya dalam bentuk S itu di Semenanjung Indochina. Tapi istilah Indochina itu tidak gemar digunakan oleh pihak Kampuchia dan Laos dan juga Vietnam. Ini adalah Indochina ini merujukkan kepada Indochina Perancis yang pernah dijajah oleh pihak Perancis satu ketika dulu. Abad yang ke-19 sehingga abad ke-20 dalam lebih kurang 100 tahun begitu. Yang ni di segi statistiknya kita tak pasti. Daripada pejabat mufti Kemboja dikatakan ada lebih kurang 700,000 orang. Daripada rakyat 6,5 juta. Okey, sebentar ya. Okey. Ada sikit nak adjustment ni sikit. Okey. Jadi peninggalan, saya terus ke statistiknya yang masuk ke Malaysia secara rasmi, nombor rasmi adalah 10,000 orang pada tahun 1979. Semua orang Cham yang ada sekarang ini disebut sebagai orang Muslim. Walaupun penganutan agama Islamnya ada sedikit berbeza yang kita tak masuk itu. Next slide please. Yang ni kita lihat bahawa dalam slide begini ada peninggalan seperti yang inskripsi. Inskripsi yang sedia ada. Cuma yang malangnya sekarang ini, ada inskripsi ini pernah dikaji oleh pihak penjajah Perancis pada abad yang ke-19 dan juga 20. Tapi sekarang ini tidak ada yang mampu membaca atau mengkaji lagi. Walaupun ada satu jumlah researcher yang daripada luar negara khususnya di Perancis yang ada di Vietnam untuk mengkaji. Dan masih ditemui inskripsi ini. Next slide please. Dan selain pada inskripsi ini adalah manuskrip. Inilah bentuk-bentuk manuskrip Cham yang hurufnya disebut bahasa huruf Cham moden. Dan khususnya yang kita masih dapat dikaji adalah dalam bentuk kertas seperti yang sebelah kanan di bawah. Itu kertas. Yang ni huruf Cham yang ramai, kata ramai ya juga yang boleh baca setakat ini adalah Cham yang disebut huruf Cham moden. Yang slide berikutnya kita lihat bahawa slide berikutnya ya, kita itilah yang huruf-huruf Cham yang sudah di-digitalize. Next slide please. Ya. Ini adalah huruf-huruf Cham yang semuanya ada konsonannya adalah sampai 33 dan vokalnya yang di sebelah kanan itu adalah 25. Next slide please. Cuma yang kita lihat dari slide gini adalah di atas kali 3 baris itu adalah daripada huruf yang diambil gambar daripada manuskrip yang saya kaji untuk tesis PhD saya. Dan 2 baris yang 1392 dan 93 itu sudah digitalize. Dah ada dalam keyboard komputer. Dan 2 baris yang berikutnya adalah bunyinya, benarkan saya sedikit, mungkin setengah minit untuk membacanya. Ka yai
hurak ni tamat lai rai peloh di harai put mengpakai. Kau ya lai hulun kenal asid rai mata kau halai ngak ton akat. It's very emotional bagi saya. Yang terjemahannya bunyi begini, wahai manusia, penulisan ini telah siap pada pagi hari Rabu. Dan kemudian, wahai manusia, saya hanya mengetahui sedikit saja. Jika ada sesiapa yang lebih mengetahuinya, teruskanlah penulisannya. Jadi inilah jadi amalan sejak peringkat awal penubuhan wujudnya kerajaan Champa, dan sampai ke saat ini masih ada mereka yang minat menulis, menghasilkan manuskrip dalam huruf asli Cham. Dan di Vietnam sana ada kelas yang mengajar huruf ini kerana mereka masih guna huruf ini sebahagian untuk di anak-anak muda. Next slide please. Jadi apabila kita lihat, saya sebut tadi itu tentang hilangnya sebuah kerajaan itu, dan kalau kita lihat slide ini adalah arrow yang dilukis di laut itu tidak bererti pergerakan ke selatan oleh pihak Vietnam untuk menduduki wilayah Champa sepanjang daripada abad 10 sampai ke 19 itu bukan melalui laut sahaja. Kebanyakan memang melalui darat. Jadi istilahnya kemarahan Vietnam ke selatan daripada delta Sungai Mekong, Sungai Merah ke selatan itu mengambil proses yang lama. Jadi istilahnya adalah Nam Tieng dalam bahasa Vietnam, adalah kemarahan orang Vietnam itu ke selatan. Jadi kita lihat pada hilangan ibu negara Champa pada peringkat awal adalah pada tahun 1000. Dan kemudian wilayahnya di Wijaya telah dimusnah sama sekali pada tahun 1471. Dan itu dah dalam konteks sejarah. Sebelumnya tahun 1471 ini diambil sebagai tarikh lenyapnya kerajaan Champa. Tapi kajian kemudiannya dalam tahun 1970-an telah menunjukkan walaupun ibu negaranya telah lenyap, kuasanya sangat lemah, tapi masih ada identiti Champa di selatannya, iaitu di Kautara dan Pangduranga. Dan akhir sekali tahun 1833 baru Maharaja Vietnam itu memadamkan dalam peta dunia sehingga hari ini wilayah yang disebut Champa, kerajaan Champa itu. Jadi apabila kita sebut di sini bahawa ada yang hilang, yang space yang kosong itu akan diambil alih ada satu pihak yang lain. Dan saya sebut pada peringkat awalnya adalah oleh kerajaan Vietnam. Jadi mau tak mau, apabila kita kaji sejarah Champa, kita mesti tahu sejarah Vietnam. Dia 2 in 1. Kalau kita nak belajar sejarah Vietnam juga, kita mesti dalam tu ada sejarah Champa. Sebab Vietnam itu bukan wujud daripada mana-mana, tapi daripada wilayah yang menguntungkan Vietnam dan merugikan kerajaan Champa. Dan sejak yang ke abad yang ke-17 lagi, satu wilayah besar di kawasan Ho Chi Minh City ke selatan sampai ke hujung Kamau itu merupakan wilayah kerajaan Kemboja. Tapi kerajaan Kemboja kita tak boleh tuntut apa-apa lagi walaupun identiti kerajaan Kemboja itu masih ada. Jadi saya balik kepada kerajaan Vietnam ini sedikit. Dia katanya, ini ada dua pihak lagi. Vietnam di bawah jajahan Cina pada tahun 111 sebelum Masehi sampai 939 Masehi. Ini penjajahan Cina mengikut orang Vietnam. Mengapa saya sebut ini? Kerana pihak Cina tidak pernah mengatakan bahawa mereka menjajah wilayah itu. Bagi Cina, wilayah itu adalah wilayah Cina. Tapi orang Vietnam, kerana ada satu jumlah rakyatnya juga lebih besar, mereka boleh tuntut sebagai wilayahnya dan dikatakan di bawah jajahan Vietnam.
Ini di sini kita boleh belajar banyak dalam konteks ini. Kita boleh belajar banyak. Di segi kesempadanan negara masih ada sampai hari ini dituntut. Malaysia pun ada, Jepun pun ada, Korea pun ada, China pun ada, Laut Cina Selatan masih bergelora hari ini. Okey, tuntutan itu. Vietnam merdeka dari China pada tahun 939 Masihi. Yani setelah 1050 tahun di bawah jajahan, mereka sudah belajar banyak. Saya tak pasti Malaysia di bawah jajahan British berapa tahun. Saya tak ingat. Saya sebut macam ni adalah itulah yang saya sebut pada peringkat awal ini. Sejarah itu boleh menjadi pengajaran bagi kita. Bukan hanya sejarah lama. Saya mencelah sedikit-sedikit untuk masukkan istilah sejarah Malaysia dan sedikit-sedikit apa yang berlaku di Malaysia yang saya sedar pada hari ini. Vietnam mula fikir dan bertindak sejak waktu itu untuk mempertahankan identitinya. Identiti mesti ada wilayah. Yani mereka mesti memperluaskan kuasa dan wilayahnya. Okey. Di sini kita di Malaysia pun ada sekarang ini. Bolehlah saya sebut sikit di sini. Yang disebut Malaysia sekarang ni hak tanah Melayu. Sedikit demi sedikit telah diduduki bukan orang daripada luar. Orang rakyat Malaysia juga. Okey. Vietnam tidak boleh memperluaskan wilayahnya ke utara. Kerana di utara sana China memang amat kuat. Yani mereka hanya memperluaskan wilayah mereka ke selatan yang memang lebih lemah, tidak kuat jika banding dengan Vietnam. Kerajaan Champa menceroboh, saya guna istilah menceroboh kerana memang benar. Ada waktu yang mereka sengaja melakukan peperangan. Dan peperangan mereka itu disebabkan, kata mereka, adalah mempertahankan diri. Kerana alasan tertentu. Yang perang pertama di antara pada tahun 983 Masihi, abad yang ke-10 juga. Selepas berapa tahun merdeka, lebih kurang 50 tahun, tak sampai pun. Yang ciri utama dalam perang Vietnam ada apa? Bahawa bila mereka menang perang, memang akan memantapkan kedudukan mereka di daerah takluki. Sekarang ini saya dengar di Malaysia, kalau wilayah atau tanah di mana yang telah dibeli oleh orang asing, Melayu tak mampu buat apa-apa, tak mampu beli lagi dah. Yani masih dalam wilayah Malaysia. Champa yang merupakan sebuah federasi 5 buah negeri itu, setiap-tiap negeri itu ada autonominya. Walaupun kuasa masih di pusat di Vijaya, ibu negaranya. Indraputa ditinggalkan pada tahun 1000. Itu Vijaya, Indrapura itu wilayah ibu negara Champa pada peringkat itu. Dan kemudian dipindah ke selatan pada tahun 1000 dan ibu negaranya yang akhir adalah Vijaya pada tahun 1471 Masihi telah renapkan, diratakan istilahnya. Jadi tarikh besar dalam Nantiang itu yang kemarahan Vietnam ke selatan itu yang merugi Champa, kita lihat bahawa pada tahun 1000 itu peristiwa besar, ibu negaranya hilang. Kemudian Vijaya, ibu negara yang kedua yang lebih besar pada tahun 1471. Dan kemudian lenyap sekali pada tahun 1832. Jadi bukan mudah begitu juga. Cara yang pemindahan sempadan Vietnam daripada utara itu ada pelbagai cara. Yang saya sebut tadi, apabila mereka menang perang, tidak kira sebab apa perang itu diadakan, mereka akan memantapkan kedudukan mereka di sana dengan menghantar rakyat-rakyatnya. Mereka
biasanya pesalah di segi undang-undang Vietnam, pesalah yang dihukumkan mati, itulah yang dihantar pada peringkat awal. Dan apabila mereka sampai ke tempat yang baru itu, mereka akan membentukkan keluarga mereka di situ. Dan mereka pesalah di segi undang-undang dihukum mati ini bukan datang seorang biasanya. Akan datang dengan bawa keluarga mereka masing-masing. Dan mereka membukakan tempat mereka yang baru ini disokong oleh tentera mereka. Disokong oleh tentera mereka. Dan harus ingat, dalam sejarah sosial Vietnam, ini sejarah sosial Vietnam ya, saya ada peluang mengkaji dan mengajar masa saya di ITM dulu, sejarah Vietnam, sejarah Indochina dan sejarah Asia Selatan, Asia Tenggara. Dalam sejarah Vietnam, saya nampak hanya satu-satu bangsa yang di mana ada hanya 2 keluarga saja. Tempat itu menjadi kampung halaman mereka. It's very dangerous. Mengapa wilayah atau tempat baru ini menjadi kampung halaman mereka? Kerana dalam kepercayaan mereka adalah nenek moyang mereka di sana. Bagaimana orang datang daripada utara ke tempat lain? Boleh katakan ada nenek moyang mereka di situ. Ini dalam kepercayaan mereka bahawa roh nenek moyang mereka itu boleh bawa bersama mereka. Yang di tempat mana yang mereka tinggal, roh nenek moyang mereka dibawa ke sana. Di situlah menjadi kampung halaman mereka dan pemerintah mereka yang ada jelas konsep nak memperluaskan wilayah mereka akan memberi protection sepenuhnya kepada penempatan baru mereka ini. InsyaAllah, kita coming to the last slide. Yang ini kesimpulan, slide berikutnya. Yang ini sebuah kerajaan Champa tinggal hanya dalam kenangan sahaja. Yang ini apa yang diajar oleh sejarah Champa ini kepada kita semua. Benda yang telah hilang bukan senang nak mencari. Sekira kita cari itu dapat jumpa. Tapi ada tuannya, dipegang oleh sesiapa. Kalau yang cari tidak jumpa, itu memang tidak jumpa. Dan apabila jumpa pun nak mendapat kembali bukan satu hal yang mudah. Untuk memelihara dan menjaga benda ini, kita mesti, apa yang saya boleh sebut sini, ada beri kepentingan kepada sejarah bangsa mereka ini untuk meningkatkan semangat cinta kepada kenal diri, barulah kita dapat mempertahankan dengan penuh kecintaan negara dan bangsa kita. Inilah dalam masa yang singkat. Terima kasih banyak. Kita sampai ke hujung slide satu lagi. Cuma ucapan terima kasih. Saya next slide please. Okey, itulah terima kasih banyak dan saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bahagian pertama. Terima kasih. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof Dr. Zain Musa di atas pembentangan dan juga penerangan bagaimanakah sejarah berlakunya kehilangan ataupun keruntuhannya kerajaan Melayu Champa itu sendiri. Jadi kita boleh lihat walaupun singkat slide yang Prof bagi tapi cukup bermakna dengan penerangan yang Prof telah bagi. Prof, di sini ada satu soalan lah, mungkin lah. Dia bukan soalan lah. Dia cuma tadi Prof sebut tentang slide yang terakhir. Hilang ni bila nak dapatkan kembali itu satu benda yang susah. Dan bila dah dapat nak memelihara tu pun agak payah nak memelihara benda yang telah kita dapat. Cuma apakah nasihat Prof
kepada kami bangsa Melayu Malaysia yang berada di sinilah. Mungkin kita boleh ambil sebagai sejarah, sebagai orang kata apa, istifadah, sebagai pengajaran lah kepada kita semua. Nasihat lah kan. Okey, nasihat ini saya sebagai ahli sejarah. Saya bukan ahli politik. Ya. Mau tak mau, apa yang saya sebut ni boleh ditafsirkan sebagai konteks politik. Prof, sekejap Prof mungkin Ya. boleh ke belakang sikit. Tak nampak muka. Okey, minta maaf. Macam tu. Okey, baik. Minta maaf. Okey, minta maaf. Okey, baik. Apa yang saya sebut ini, saya minta maaf, saya bukan ahli politik, tak ada kepentingan politik, tapi ayat-ayat ini ada unsur politik. Begitulah unsur politik. Yang ni raja-raja Campa ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Itu saya rasa sifat semula jadi. Tapi dalam konteks tradisional itu, Raja Campa tidak boleh diganti-gantikan. Okey, 4 tahun cari orang raja lain, 5 tahun kemudian kalau tak betul ganti dengan raja lain. Tidak begitu dalam konteks kerajaan pemerintahan. Saya tak sebut apa yang berlaku dalam konteks ini, cuma yang saya sebut itulah. Ada yang pemimpin, raja yang cerdik, yang kurang cerdik, yang lemah dan yang kuat, yang ada sifat cinta kepada negara dan bangsanya. Ada raja yang boleh dibeli, ada raja yang sanggup berperang sampai matian kerana mempertahankan satu perkara. Tetapi dalam satu perkara yang sejarah Campa tidak adalah seperti di Vietnam, yakni kita ambil sejarah Vietnam itu sebagai jadi panduan atau apa yang kita boleh belajar. Dinasti Vietnam boleh ditukar kerana kebangkitan rakyat dan dalam kepercayaan sosial mereka, Raja Vietnam adalah anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan ini ada waktunya dia lemah, yakni bencana pernah berlaku di Vietnam. Ditafsirkan bahawa menunjukkan suatu kelemahan oleh maharaja mereka. Yakni waktu itu dinasti baru boleh dilahirkan dan mereka ambil tindakan sekeras-kerasnya kerana kesalahan pemerintah lama. Kerana kesalahan pemerintah lama. Jadi keberanian besar tu mesti harus diadakan kepada pemimpin baru. Saya cakap tentang sejarah Vietnam. Dan saya ambil yang pemimpin baru pada tahun 1975. Yang itu baru. Mungkin mereka yang sudah tahu kerana it's living history. Yang masih hidup. Yang saya sebut tadi tu 1000-2000 tahun sebelumnya. Kita dapat ilmunya, pengetahuannya melalui pembacaan buku. Jadi pemerintahan baru pada tahun 75 itu menubuhkan apabila Vietnam Selatan dikalahkan, dia panggil Camp of Re-Education. Camp Re-Education ini akan dimasukkan ke dalamnya mereka yang dianggap sebagai musuh pada pemerintahan baru. Masuk dalam camp bukan dipenjarakan untuk re-education. Tapi pentafsiran saya itu memang penjara. Jadi untuk re-education ini bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Anak muda yang berumur 30 tahun, 40 tahun dimasukkan dalam camp. Apabila dimasukkan dalam camp selama 30 tahun, kita ambil yang bawah sekali umur 30 tahun, mereka sudah berumur 60 tahun. Yang masuk pada umur 40-50 tahun menjadi 60, 70, 80 tahun. Yang daya untuk mempertahankan, nak berlawan dengan pemerintah pada masa itu tidak ada. Tetapi dengan satu syarat lagi, ini saya cakap atas dasar sejarah Vietnam. Pemimpin yang baru tu adil, tegas dan berani. Daripada itu, hukuman yang keras sekali adalah
corruption. Ini saya ambil yang recent history. Dan saya tak tahu bagaimana Vietnam melaksanakan undang-undang mereka sehingga rakyatnya patuh sangat kepada undang-undang. Saya percaya tidak ada lain. Hanya pelaksanaan undang-undang itu memang tepat pada hurufnya dan secara tegas. Contoh, saya bagi contoh. Saya pergi Vietnam kerap dalam kajian saya. Apabila kawasan itu had lajunya 40 km sejam. Tidak ada arah seorang pun di atas jalan. Saya kata lajulah sikit sebab jarak kita jauh lagi. Rakyat Vietnam driver itu memberitahu, kalau saya laju boleh. Tapi apabila tangkap, tidak ada lain, hanya lisennya ditarik. Dan apabila ditarik, mata pencarian nak hidup mereka itu tamat pada saat itu. Jadi itu hanya satu yang saya sebut. Dan kita ketahui bahawa memang pelaksanaan undang-undangnya memang tegas sekali. Kerana satunya corruption itu dihukumkan dengan cara tegas. Dan atas sekali daripada itu untuk nak menghukumkan orang bawah ini, yang atas juga kena bersih. Setakat itu saja yang saya boleh beritahu tentang sejarah Vietnam dan sejarah Champa, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof. Maksudnya yang boleh saya ambil lah daripada nasihat tersebut ialah rakyat mereka ini patuhlah kepada kerajaan tu satu. Yang kedua, raja yang terkemudian, maksudnya raja yang baru tu mereka yang mana raja yang betul-betul berjiwa rakyat ataupun mempunyai kredibiliti yang baik lah kan. Okey, baik. Saya mohon maaf sikit, saya nak betulkan, bukan nasihat. Hanya pentafsiran sejarah Vietnam. Baik, pentafsiran. Okey, Prof, satu lagi, ada yang menyebut bahawa Champa ini juga diambil daripada perkataan cempaka Melayu, bahasa Melayu. Betul ke? Ataupun macam mana, Prof? Ada banyak tafsirannya, di antaranya adalah diambil daripada sebuah wilayah di India sana. Yakni saya orang sejarah ini ada masalahnya sedikit. Kalau tidak ada bukti dengan jelas, sejarawan tak boleh sebut begitu saja. Baik. Tapi di India di sana ada juga satu wilayah yang bernama Champa. Yakni pada peringkat abad yang 1, yang 2 peringkat awal itu, kita dah tahu di Asia Tenggara ini datangnya orang India yang nak mencari emas dan rempah di kawasan kita ini. Dan dikatakan itu one of the reason yang Champa itu adalah nama yang diberi oleh orang India. Tapi saya tidak ada bukti dengan jelas. Walau bagaimanapun, di situ ada satu pokok bunga yang disebut bunga Champa. Pokok bunga Champa. Adakah orang India yang datang itu yang lebih maju dalam penulisan mereka itu, di mana ni, yakni nampak jumpa dengan satu bunga, pokok bunga yang disebut Champa, yakni mereka disebut itu adalah kawasan mereka. Sebab komunikasi tak ada translator zaman itu. Mungkin soalan lain, jawabnya lain. Yakni difahamkan bahawa Champa itu adalah daripada pokok bunga yang ada di Champa pada zaman itu. Dan terus dipakai sampai hari ini. Walau bagaimanapun, saya kata adalah sebuah kerajaan yang wujud pada abad yang kedua sampai abad ke-19, ada kekuatannya. Daripada namanya, dari mana, itu wallahu alam. Dan saya masih ingin nak sebut sedikit tentang kewujudannya pada tahun 192 itu. Apabila itu melalui bukti rekod Cina. Dan saya percaya bahawa apabila datangnya pengembara Cina yang sampai ke kawasan itu, melihat bahawa ada satu pemerintahan yang boleh dirakamkan dalam sejarah sebagai sebuah kerajaan Linggi pada zaman itu,
mesti dia bentuk pemerintahan dan kekuatannya masih ada sebelum itu. Kalau tidak, orang datang situ memang tak nampak sebuah pemerintahan. Itu saja. Ya, terima kasih. Okey, baik. Itu ya, sejarawan mesti dia kena ada kajian dia untuk membuktikan bahawa itu betul ataupun tidak betul kan ya Prof. Ya, Jadi saya. Saya kira itu dah cantik lah Prof telah berikan penerangan yang sangat baik, sangat cantik insya-Allah mengenai kerajaan Melayu Champa. Jadi apa ni? Apa yang kita boleh dapat daripada perkongsian Prof ini ialah begitu mahalnya sebuah kerajaan yang mana anak muda ataupun generasi terkemudian perlu untuk berusaha memahami budaya dan juga keturunan mereka supaya keturunan mereka ataupun generasi yang terdahulu, generasi yang sekarang tidak terlupa tentang salah silah ataupun keturunan mereka yang terdahulu. Baik Prof, terima kasih banyak di atas perkongsian mengenai kerajaan Melayu Champa. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung pula mengenai sekolah bersepadu integrasi bangsa Asia insyaAllah. Jadi sebelum itu tuan-tuan perempuan yang melihat ataupun menonton secara live di Facebook Surau Wakaf Ahmad Daudi Dadaboy, tuan-tuan boleh pergi di sebelah kiri ni di sini adanya QR code ataupun duit now, QR duit now boleh scan untuk derma terus ke tabung musaadah SWAT ataupun adanya link ataupun adanya akaun tertera tabung musaadah untuk sumbangan kepada Sepama, iaitu kelengkapan 10 bilik darjah dan juga perpustakaan untuk sekolah bersepadu Musa Asia Sepama insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum kita pergi berlanjut, marilah sama-sama kita lihat kita kembali balik mikrofon ini kepada Prof untuk membentangkan satu lagi slide mengenai Sepama insya-Allah. Okey. Tafadhal masyaallah Prof. Saya boleh continue sekarang ya? Okey, boleh Prof. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Ini sampai ke slide yang kedua. Slide-nya tidak banyak juga tapi ada banyak gambar saja dalam tu. Yang ni terima kasih sekali lagi. Yang ni sekarang ini saya sambung sejarah Champa yang tidak ada lagi kerajaannya. Cuma hanya ada orang yang disebut orang Cham. Kebanyakan mereka itu adalah di Kemoja seperti yang disebut tadi itu lebih kurang 700,000 orang. Dan saya berterima kasih kepada UKM telah mengeluarkan dana banyak untuk kata saya buat kajian sebab itu masa itu saya sebagai pensyarah di UKM di Jabatan Sejarah, kemudian jabatan ini ditukar nama menjadi lain pula kerana itulah yang saya nak mengambil kesempatan di sini. Dulu sebagai Jabatan Sejarah, kemudian diturunkan menjadi program. Apabila kita lihat istilah itu sendiri, programnya tidak besar mana kalau jabatannya adalah lebih besar. Saya syorkan kita semua bagilah kepentingan kepada bidang ilmu ini, bukan kerana saya orang sejarah, tetapi bidang ilmu ini adalah amat penting bagi manusia. Tanpa sejarah, kita kata tanpa lampu suluh. Tanpa lampu suluh. Ini perkataannya dibesar-besarkan oleh Profesor Khoo Kay Kim, tapi orang sejarah semua tahu begitu. Masa depan penting, tapi kita tidak tahu apa akan berlaku yang saat kemudian selepas ini. Tapi yang telah berlaku tu kita sudah tahu dengan jelas macam ada lampu. Yang ni lampu suluh yang dapat daripada belakang itu kita suluh ke depan untuk melihat yang tempat gelap itu untuk membimbing atau guide kita dalam landasan yang betul mengikut konteks sejarah. Yang ni apabila saya buat kajian itu, saya juga terima dana daripada Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur dan juga dana daripada Toyota Foundation. Kajian pertama yang saya pernah pergi ke Kampuchea adalah pada tahun 1995. Dan kemudiannya boleh masuk kerap kali sejak tahun 2000.
melalui kajian ini kita nampak kelemahan, kekuatan apa yang ada kepada mereka di sana. Di antaranya kelemahan masyarakat seluruh Kampuchia, di antaranya rakyat orang Cham itu yang merupakan rakyat Kemoja. Jadi kelemahan ini dengan ilmu yang ada pada saya, dengan ilmu rakan-rakan dalam bidang lain di UKM, tidak lain daripada satu saja yang lebih diutamakan. Kita go to next slide please ya. Saya tidak akan ikut slide ini dan kita teruslah ke slide yang berikutnya lagi dan kita terus yang ke slide keempat. Okey, okey insya-Allah. Yang ni kita tak dapat lain pada pendidikan. Walaupun ekonominya lemah, teknologinya lemah rakyat itu, tetapi tanpa pendidikan mereka tidak menghala ke satu tujuan destinasi yang lebih mantap. Yang ni saya bawa petikan-petikan kepada tiga di sini. Yang pertamanya daripada Benjamin Franklin, Presiden Amerika, yang dikata, I think the best way of doing good to the poor is not making them easy in poverty, but leading them or driving them out of it. Jadi orang miskin ni kalau kita bagi dia makan tiap-tiap hari, dia lebih senang. Dia lupa nak cari makan. Dan lebih-lebih lagi tanpa ilmu nak memancing, itu istilah kita. Dan bukan Malaysia saja, kita mengajar seorang tu memancing lebih baik daripada memberi ikan. Mengajar, memberi ilmu. Dan pelbagai ilmu yang kita. Dan kalau kita lihat China pula, dia kata, if you are planning for a year, sow rice, tanam padi kejap je. Tapi if you are planning for a decade, plant trees. Ini untuk projek yang lebih panjang, tanamlah pokok-pokok yang besar. Ada kayu apa yang lebih keras tu lagi lama baru boleh gunakannya. Dan if you are planning a lifetime, educate people. Itu saja educate people yang lebih baik. Dan di dalam konteks Islam pun itulah adalah wajib untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu mesti ada orang memberinya, yakni para gurunya. Dan apabila kita yang memberi ilmu itu adalah kewajipan kita. Ini pendidikan Islam ni lebih luas, lebih mantap daripada yang lain itu. Adalah kewajipan kita, ada orang yang ada ilmu tu memberi kepada orang yang belum ada. Yang ni dua-dua wajib, mencari dan memberi ilmu. Dan atas dasar itu, dan tengok kekuatan kelemahan yang ada pada masyarakat Cham itu. Next slide please. Yang ni saya mula-mula dengan adik-beradik saya nak menggunakan rumah pusaka arwah ibu bapa saya itu. Nak buat macam mana? Kita tak balik nak menuntut rumah tanah itu. Dan satu cara hanya kerana kefahaman kami begitu, nak menggunakan tanah pusaka itu untuk mendirikan sebuah sekolah. Yang ni untuk mendirikan siapa? Mendirikan, kita wujudkan satu yayasan yang kita beri nama Yayasan Musa Asia. Yayasan itu dilahirkan atau didirikan pada tahun 2012. Dan dalam masa itu juga pada tahun 2012, Sekolah Rendah Bersepadu Musa Asia, singkatannya SER, Serpama, ditubuhkan. Kita tubuh tahun 1 saja. Ada sebabnya di sini. Kemampuan keuangan kita tak cukup. Dan yang keduanya, kita ada cuan kurikulum yang tertentu. Kurikulum kita adalah yang sebut di istilah berintegrasi atau bersepadu seperti nama sekolahnya. Ini adalah gabungan program agama dengan program kebangsaan. Dan ada orang kampung nak datang, nak hantar anak mereka itu untuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, kita tak ambil. Sebab untuk nak mengajar tahun 2 mesti ada ilmu tahun 1. Tahun 3 mesti ada 1, tahun 2. Jadi kita mampu buat di segi keuangan. Dan yang kedua, tujuan membentukkan rakyat, anak-anak muda itu dalam acuan integrasi itu, dia mesti tahun 1, tahun 2 dan sampai tahun 6. Dan alhamdulillah setelah 6 tahun kita sampai tamat sekolah rendah, tapi malangnya kemampuan keuangan kita tidak mampu nak menubuhkan sekolah
menengah yang disebut sempama. Hanya tahun 2020 batch yang ketiga, yang ni kita tidak dapat terima anak murid kita yang lepasan sekolah kita itu selama 2 tahun. Tahun 3 2020 baru kita buka sekolah menengah. Dengan sekarang ini 2020-21 adalah tingkatan 1, istilah di Kampuchea adalah tahun 7 atau grade 7. Grade 7, batch yang ketiga. Dan dalam perancangan kita ini 7, 8, 9 kalau kita sudah buka, yang ini adalah satu peperiksaan pertama, mungkin sama dengan SRP kita sini selepas form 3 di sini. Yang ini kita mampu dalam planning kami hanya tempat 3 tahun pertama sekolah menengah. Yang itu sebelum bersedia untuk membuka grade 10, 11, 12. Sebab sekolah menengah di Kampuchea dibagi kepada 2, 3 tahun pertama, satu peperiksaan, 3 tahun kedua, satu lagi peperiksaan untuk sebelum masuk ke peringkat universiti. Dan atas dasar yang ada masa itu, bantuan keuangan yang datang daripada Malaysia adalah sukar untuk diterima, dihantar langsung ke Kampuchea. Dan kita tubuh satu NGO lagi yang disebut nama ASMA. Yang ni ASMA itu Ikatan Pembangunan Muslim Selangor. Yang ni untuk menjaga kepentingan sekolah ini sejak tahun 2013. Okey, yang ni slide berikutnya kita tunjuklah beberapa gambar seperti yang ada di sini, please. Ini adalah rumah pusaka pada peringkat awalnya. Kalau lihat daripada depan, okey. Gambar yang kedua, ini lihat daripada sebelah sini, dan rumah ini dibina di tengah-tengah tapak tanah yang bukanya 25 meter, panjangnya 47 meter. Yang ni usahanya, slide berikutnya, untuk membuka sekolah pada peringkat awal itu adalah kita alih rumah itu ke tepi tanah sebab kita ada planning lukisan dan sebagainya. Dan kita upah orang untuk tolak ke sebelah tanah supaya ruang di sebelah sana lagi untuk cukup untuk membina satu buah bangunan. Dan kita lihat slide berikutnya adalah apa yang kita dalam kurikulum itu ada program agama dan program kebangsaan. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan memang guna bahasa Khmer. Dan kami memilih bahasa Melayu dengan huruf Jawi. Kita kena bagi kepentingan kepada bahasa Melayu dan Jawi. Ada sebabnya. Yang saya boleh terangkan sekarang ini, bahasa Melayu adalah bahasa yang dituturkan lebih kurang 300 juta di Asia Tenggara. Yang ni kalau anak campa atau anak kemoja Islam itu boleh kelebihan satu bahasa Melayu, mereka boleh bergabung dan sebagainya dengan saudara mereka, bukan jumlah kecil 300 orang. Ini satu plus. Apabila sampai ke program menengah, sekolah menengah Khmer masih guna bahasa Khmer, bahasa kebangsaan, dan bahasa Arab diintroduce kepada sekolah menengah. Bahasa Arab kerana adalah bahasa Al-Quran. Dan apabila anak ni dah faham dan pandai tulis Jawi, jadi bahasa Arab itu tidak menjadi masalah. InsyaAllah seperti yang kita alami sekarang ini. Next slide, kita lihat bahawa di sini ada jumlah murid secara kasarnya adalah sekarang ini figure itu tak berapa tepat pada tahun 2021. Yang ini jumlahnya 132 orang. Next slide, yang ini kita lihat di segi staff pula. Staff sekarang ini adalah 16 orang. And then if we go to the next slide, inilah perancangan kita dalam membinakan sekolah ini. Mengapa kita buat 3-4 tingkat ini? Kerana tanahnya sempit, kita tak boleh buat rendah 1 atau 2 tingkat. Yang ini hanya kena naik ke atas untuk mencukupkan ruang untuk sekolah yang kita plan di kampus ini juga, sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan dengan izin Allah, sekiranya kita mampu, kita akan beli tanah untuk buka kampus-kampus yang lain. Satu lantai atau satu tingkat itu ada 5 buah bilik kelas yang kita design untuk menerima sampai maksimum 40 orang anak murid. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, next gambar itu, kita lihat bahawa kita sudah dapat bina 2 tingkat. Jadi kita tunggu bantuan derma
termasuklah pihak surau dan sebagainya untuk membina tingkat 3 dan tingkat 4. Yang ni di tingkat bawah itu semua digunakan sebagai classroom. Yang ni 5 bilik classroom dan ada 3 partition yang boleh folding dinding yang boleh berlipat. Ia bererti kita dah plan untuk guna yang bilik bawah itu 4 buah kelas itu sebagai hall besar sekiranya kita ada gathering yang jumlahnya lebih besar. Dan di tingkat atas sekarang ini, room yang kita sebut tingkat 2 itu, yang sebelah kiri sekali adalah kita dah buka sebagai perpustakaan. Dan the next room will be bilik komputer. Dan kalau dengan kemampuan kita sekarang ini, kemampuan bilik kelas itu memang kita tak cukup untuk tahun depan. Jadi kita sedang buat rajuan untuk nak dapat bantuan membina satu tingkat lagi yang membolehkan kita buka sekolah untuk tahun depan. Tapi walau bagaimanapun kami berusaha dan surau ini telah sedang berusaha untuk kita lengkapkan bilik komputer dan bilik kelas sebanyak 10 kelas ini. Dan next slide please, kita lihat bahawa yang ini slide sebelumnya yang ini adalah lukisan yang kita lihat, kita bagi caption sedikit, itu gerbang masa depan anak Kemoja. Itulah masa depan. Dan caption di atas itu, saya selalu percaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab doa kami. Bukan kerana siapa aku, tapi kerana sifatnya. Siapa dia, siapa Allah Ta'ala itu. Dan slide berikutnya, kita daripada lukisan itu juga, kita lihat bahawa adalah Luan Firdaus. Itu diambil untuk menunjukkan bahawa bagi tanaman dalam jiwa para guru, para da'i dan juga anak murid, hanya melalui pendidikan inilah dan menggunakan ilmu yang sebaik mungkin sebagai orang Islam yang membawa kita ke surga Firdaus nanti. Next slide please. So yang ni kami memerlukan bantuan untuk mengembangkan beberapa program termasuk cinta membaca dan cinta matematik. Kita tahu dua ini menjadi asas pendidikan. Pergilah di mana saja, kalau mereka anak murid cinta membaca dan cinta matematik, menjadi asas kepada segala-gala bidang dalam bidang pendidikan. Dan oleh kerana bergantung penuh kepada bantuan orang ramai serta institusi, perbelanjaan harian yang di operating expenses dan perbelanjaan infra yang di capital expenses, yang ini akan diperlukan dan khususnya bahasa Melayu amat diperlukan. Sebab khususnya kita bahasa Melayu ini, alhamdulillah guru-guru itu adalah graduan daripada Malaysia, daripada Thailand yang alhamdulillah bahasa Melayu mereka boleh tahan. Alhamdulillah. Jadi kita perlu juga khusus bahasa Melayu amat diperlukan. Dan latihan guru juga untuk nak memupuk mereka memikir dalam acuan yang kita sedia nak ini. Dan kita sampai next slide adalah penutup secara ringkas. Ini hanya catatan ringkas tentang usaha dakwah Yasma Sepama Asma dalam pembangunan pendidikan di kalangan anak muda Kemoja. Yasma telah melalui program pendidikan yang ambisius, mulai daripada pendidikan dasar atau rendah. Di segi istilah tu, dasar itu daripada Indonesia kita tahu, dan sekolah pendidikan rendah primary itu di Malaysia. Saya juga dengan beberapa rakan-rakan di Malaysia ini lebih suka menggunakan istilah dasar, tidak rendah. Tapi dasar itu lebih mantap. Bukan rendah, tapi dia mantap dasarnya. Ini daripada sekolah menengah rendah, apabila mereka baca Quran dengan betul, insya-Allah masa depan mereka akan membaca Qurannya dengan betul, tajwid dan sebagainya. Untuk mengelola yang mengembangkan pendidikan bersepadu ini, Yasma Asma memerlukan sokongan dan bantuan untuk memenuhi tujuan utama, iaitu mengembangkan pembelajaran bahasa Melayu, bahasa yang ditur lebih kurang 300 juta orang di Asia Tenggara. Yang kedua, guru yang berkualiti akan meningkatkan kualiti pendidikan. Jadi perlukan memberi latihan dan motivasi. Okay, next slide please. Dan kita lihat bahawa ini next slide. Okay.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, para pelajar lulusan Sepama akan memiliki pengetahuan sekurang-kurangnya 5 bahasa, iaitu bahasa Cham, bahasa ibu anda mereka, bahasa Khmer, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa saudara mereka di Asia Tenggara, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Inggeris, bahasa antarabangsa. Mereka akan lebih siap dan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mendapat peluang lebih baik untuk membina masa depan mereka di dalam dan di luar Kemboja, sekurang-kurangnya dalam komuniti ASEAN. Kami merayu semua pihak, khususnya pihak SWADD, untuk memberikan sokongan penuh anda supaya kami berjaya dalam rencana pembangunan pendidikan anak muda Kemboja. And the final slide please. Yang ni saya ambil petikan itu, benih ini aku dah tabur, semoga tumbuh subur. Itu satu petikan yang merupakan satu doa, dan marilah kita doakan program pembangunan ini subur dan berjaya dalam membangunkan masyarakat di Kemboja. Dan amnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ke atas Prof di atas pembentangan mengenai Sepama ataupun Sekolah Bersepadu Musa Asia. Jadi itulah tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada mungkin persoalan sedikit, izinkan saya untuk tunjukkan video Sepama yang khusus daripada Prof sendiri. Okay, dipersilakan. Sorry. Sekejap Sekejap Prof Ya, saya dapat. Kita tunjuk video.
Itu adalah satu filem yang kami buat baru-baru ini, yang kawasan sekolah itu ada juga banjir. Macam cyclenya lebih kurang 10 tahun sekali di kampung itu. Banjir, air naik daripada Sungai Mekong, insyaAllah. Dan okey, teruskan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Prof. Okey, itu tadi ialah video mengenai sekolah bersepadu Musa Asiah. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang kita tahu bahawa tadi Prof telah cerita pada kita bahawa dia Sepama itu menggunakan silibus JAKIM. Jadi beruntunglah kita, dan kalaulah kita sama-sama memberikan sumbangan dan juga infak kepada sekolah bersepadu ni, amal jariah kita pun sampai di sana, insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan bicara ilmu kita pada hari ini, tengah hari ini. Dan juga jangan lupa pada tuan-tuan perempuan yang mengikuti live, alhamdulillah selama saya tengok tadi, alhamdulillah dah sampai ke 40 yang melihat live kita hari ini, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat aura yang ada pada Prof sendiri dan juga penerangan daripada Prof sendiri, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan perempuan sekalian, jangan lupa di bawah sini adanya QR duit now, QR code, boleh terus derma ke tabung Musaadah SWAT, dan juga di situ ada terteranya akaun tabung Musaadah SWAT, yang mana kita masih lagi memerlukan lebih kurang 26,000 lagi untuk kita memenuhi mencukupkan bilangan kita, jumlah sumbangan itu iaitu 63,000, yang mana sumbangan ini akan khususkan kepada kelengkapan 10 bilik kelas dan juga perpustakaan sekolah bersepadu ini untuk peringkat yang pertama lah, insya-Allah. Jadi ala kulli hal, terima kasih kepada Prof Dr. Zain Musa yang sudi meluangkan masa dengan kami di Surau Wakaf Ahmad Daudi Redaboy, dengan untaian ilmunya, penerangan yang baiknya, serta sejarah mengenai Melayu Champa dan juga Sepama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan momentum pada hari ini akan memberikan inspirasi kepada orang luar, jemaah luar, para muslim-muslimat yang secara live ini untuk
untuk memberikan sumbangan kepada Sepama khususnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh lihat di Facebook pun kita ada Facebook sendiri, page sendiri Sepama, iaitu Musa Asiah Integrate Primal School. Boleh lihat di Facebook nanti, insya-Allah sama-sama kita lihat bagaimana perkembangan sekolah tersebut. Jadi terima kasih Prof di atas perkongsian pada petang hari ini. Saya memohon maaf di peringkat kami pelaksana, jikalau di peringkat kami adanya kekhilafan, kami mohon maaf. Dan juga jutaan terima kasih sekali lagi kepada Prof di atas sumbangan ilmu dan juga ilmu yang telah diberikan pada tengah hari ini, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi Prof. InsyaAllah, terima kasih banyak. Baik, insya-Allah Prof. Terima kasih. Dan saya mohonkan semua pihak mendoakan kejayaan program pembangunan masyarakat melalui pembangunan pendidikan ini, dan kita doakan untuk ke seluruh dunia ini. Semoga COVID ini lekas habis, dihapuskan di seluruh dunia ini supaya program pendidikan itu dapat kembali kepada keadaan asalnya. Sekarang ini anak-anak tak tahulah kanan kiri ke mana. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Betul Prof. Baik, terima kasih semua. Okey, tuan-tuan puan-puan, terima kasih kerana join bersama live kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Stay tune dengan Surau Wakaf Ahmad Daudi Rabon, insya-Allah. Lepas ni kita akan ada lagi program-program secara online, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih pada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bayangkan kehidupan masyarakat yang harmoni di mana kekayaan disalurkan kepada yang memerlukan bagi membantu meningkatkan status ekonomi mereka. Anda juga boleh memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan ke Sadaqah House Bank Islam. Sadaqah House merupakan sebuah platform sumbangan yang diuruskan oleh Bank Islam. Pihak entiti atau individu boleh menggunakan platform digital dan beberapa saluran yang disediakan bagi menyalurkan dana kepada pertubuhan bukan kerajaan yang menjadi rakan strategik Sadaqah House. Ia merupakan salah satu usaha bagi mewujudkan impak positif yang mampan kepada ekonomi dan komuniti. Dengan hasil sumbangan yang dikumpulkan, Sadaqah House Bank Islam memberi fokus dengan menjalankan projek-projek di bawah beberapa kategori. Kesihatan, membiayai perbelanjaan perubatan. Pendidikan, membiayai projek-projek pendidikan. Masyarakat, membiayai usaha peningkatan pendapatan isi rumah. Alam sekitar, membiayai usaha memelihara alam sekitar. Jadi, jika anda ingin menjadi sebahagian daripada usaha murni ini, salurkan sumbangan anda ke akaun rasmi Sadaqah House Bank Islam melalui pelbagai saluran sumbangan yang disediakan seperti pindahan dana, kad kredit AI Bank Islam, tebus mata ganjaran True Reward atau pembayaran berjadual, imbas kod QR Snap and Pay. Melalui sumbangan anda, kita bersama dapat meningkatkan taraf kehidupan golongan yang memerlukan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Untuk maklumat lanjut, layari www.sadaqahhouse.com.my.